السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سورة مجادلة جزء قد سمع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Dia 10 surah ni hampir sama isi dan juga maklumat, iaitu daripada surah Hadid sampai kepada surah Tahrim. Kandungannya berkisah mengenai jihad dan infak. Dalam surah Hadid dulu kita baca banyak perkara infak disebut oleh Allah Ta'ala dalam berbagai-bagai gaya bahasa. Dan akhir juga Allah sebut dalam surah Hadid jihad. Manakala surah-surah berikutnya dia berselang. Surah Mujadalah ni mengenai jihad. Surah berikutnya mengenai infak. Surah Mumtahanah mengenai jihad. Surah berikutnya mengenai infak. Jadi berselang-seling. Dan akhir surah yang ke-10 daripada 10 serangkai ini, dalam tu ada kedua-dua, iaitu dalam surah Tahrim jihad dan infak sekaligus. Surah Mujadalah mengenai satu orang perempuan yang telah diziharkan oleh suami, seperti mana sebahagiannya kita telah baca dalam surah Ahzab. Cuma sini dijelaskan kafarah bagi orang buat amalan, buat zihar kepada isteri. Zaman jahiliah dulu, zihar ni seumpama talak lil abad, talak yang tidak akan boleh kahwin. Lafaz yang biasa mereka guna, kata kamu seperti mana belakang ibuku, ataupun siapa-siapa yang dikira perempuan mahram bagi suami. Apabila disebut begitu pada masyarakat jahiliah, telah menjadi talak selama-lama. Tak boleh lagi kahwin dengannya sampai bila-bila. Dalam Islam perkara ni kalau berlaku, dia adalah suatu perkara larangan Allah, perkara haram, dan menyebabkan satu orang itu berdosa. Apabila dia buat, maka dia kena bayar kafarah dengan syarat-syaratnya lah. Jadi satu orang sahabat Nabi, satu hari dia adalah sebab-sebab tertentu, dia marah kepada isteri dia kata kamu pada diriku, ke atas diriku sebagaimana belakang ibuku. Dia kata kepada isteri dia, kamu ke atas diriku sebagaimana belakang ibuku. Jadi lafaz ini lafaz zihar. Maknanya isterinya mula perkataan itu tak boleh lagi ada hubungan. Putuslah hubungan perkahwinan mereka sampai bila-bila. Mengikut resam jahiliah. Syariat tidak turun. Masih tidak turun lagi pada Nabi. Dari perempuan ni, namun dia Khawlah radhiyallahu anha, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami saya satu orang yang paling saya sayangi. Muda saya
hidup dengannya sampai tua. Segala anak saya ini daripadanya. Tiba-tiba bila sudah tua, dia buat begini kepada saya, iaitu dia telah menziharkan saya. Maka Nabi SAW bersabda, apa yang berlaku pada masyarakat itulah keadaan sebenarnya. Satu orang itu telah haram untuk kembali semula kepada suaminya. Maknanya apa yang berlaku dalam masyarakat, rata-ratanya begitu. Lalu dia ulangi tanya kepada Nabi. Maka berlakulah soal jawab. Dengan sebab tu namanya mujadalah. Soal jawab di antara perempuan ni yang diziharkan oleh suami dengan Nabi. Lalu dia berdoa kepada Allah. Maknanya bila Nabi tak boleh selesaikan masalah dia, maka Allah Ta'ala boleh selesaikan. Lalu dia berdoa kepada Allah sehingga Allah turunkan surah Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Ta'ala sesungguhnya dengar qawlan allati, rayuan perempuan yang bersoal jawab dengan kamu, fi zawjiha, tentang suaminya yang telah menziharkannya, untuk dapat penyelesaian. Tapi kamu tetap beritahu kepadanya apa yang berlaku dalam masyarakat, itulah sepatut diterima. Tidak ada sebarang wahyu lagi diturunkan oleh Allah kepadaku. Lalu ikuran daripada itu, wa tashtaki ila Allah. Dia perempuan tadi tidak putus asa, dia mengadu kepada Allah. Seperti mana dalam riwayat, Khawlah ni berkata pada Allah, Allahumma ya Allah, inni ashku ilaika. Sesungguhnya aku mengadu pada engkau saja. Lain-lain semua tidak boleh selesaikannya. Wallahu yasma'u tahawarakuma. Dan Allah Ta'ala sentiasa mendengar perbualan kamu berdua. Macam mana dia merayu supaya masalahnya dapat diselesaikan dengan baik. Inna Allah sami'. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar. Iaitu dengar berserta boleh lakukan, boleh luluskan, boleh selesaikan apa-apa doa yang dia dengar daripada hamba yang berdoa. Basirun, maha melihat keadaan hamba itu yang dia sedang alami. Maka dia akan dapat bagi bantuan dan pertolongan. Apabila turunnya surah ini, selesai masalah. Jadi suaminya boleh kembali kepadanya dengan syarat kena bayar kafarah. Allah beritahu dalam ayat, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, lelaki yang menziharkan isteri mereka dengan mengatakan anti alayya ka zahri ummi, kamu mula pada hari ini ke atas diriku sama seperti mana belakang ibuku, yang mana di segi resam jahiliahnya jadi haram sampai bila-bila. Jadi orang-orang yang telah menziharkan di kalangan kamu akan isteri mereka, ma hunna ummahatuhum, isteri mereka tidak mungkin akan jadi ibu mereka. Isteri mereka tidak mungkin akan jadi ibu mereka, sekadar perkataan mereka sekadar itu. Mana tak berubah. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Tidaklah ibu mereka yang sebenar, ialah yang melahirkan mereka. Isteri tidak akan menjadi ibu. Hanya kata-kata mereka, kamu mula hari ini ke atas diriku seperti mana ibuku, seperti mana belakang ibuku. Jadi perkataan seperti itu tidak menyebabkan isteri menjadi macam ibu. Wa innahum la yaquluna munkara minal qawl. Dan sesungguhnya mereka sebenarnya telah mengucapkan satu ucapan yang mungkar di segi syariat. Perkara yang dilarang dalam syariat. Wa zura, dan bohong sebenarnya pada hakikat. Maknanya menziharkan begitu haram. Dan mengatakan isteri seperti ibu, bohong. Wa innallaha la'afun ghafurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha maafi lagi maha mengampuni. Bohong ni kerana apa? Kerana bandingan salah. Bandingan salah. Isteri macam ibu, bandingan salah. Jadi cara nak selesaikan masalah ialah walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan suami yang telah menziharkan isteri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian dia ingin membatalkan. Sini muqaddar linaqdi ma qalu. Jadi
dan suami yang menziharkan isteri mereka, kemudian dia kembali untuk membatalkan zihar yang mereka telah katakan itu. Kurang kerana marah sangat tu, tak boleh kawal emosi dan perasaan, dia kata sedemikian, lalu dia nak batalkan. Sini muqaddar, fa'alaikum tahrir raqabah atau fa'alaihim tahrir raqabah. Maka ke atas mereka kalau nak kembali semula kena memerdekakan hamba min qabli an yatamassa, sebelum bersetubuh, sebelum adanya persetubuhan, kena merdekakan hamba. Dzalikum tu'aduna bihi, itulah dia undang-undang dengan bayar kafarah, kamu diarahkan supaya buat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala tak ada apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak ada hamba untuk dimerdekakan, fasiyamu syahrain, jadi fa'alaihim siyamu syahrain, maka wajib ke atas mereka itu puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut, min qabli an yatamassa, sebelum bersetubuh. Puasa pun tak boleh. Faman lam yastati', maka siapa yang tak mampu nak berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu 60 miskinan, maka mereka wajib membagi makan kepada 6 orang miskin. Dzalika, ya demikian hukum, litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu bertaubat kepada Allah, iaitu supaya kamu percaya akan Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan cara bertaubat dan ikuti. Sebab apa? Sebelum ini tidak ada apa-apa undang-undang, tidak ada apa-apa peraturan, yang ada hanya resam jahiliah. Resam jahiliah dia bukan agama, dia adalah resam. Jadi hukum ini supaya kamu beriman kepada Allah, pemberitahuan Allah adalah hukum, pemberitahuan Allah adalah syariat, kamu ikut. Dan cara yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah hukum, cara pelaksanaan Nabi itu juga adalah syariat. Wa tilka hududullah, itulah dia sempadan agama Allah. Jadi kalau kamu ikut, kamu dikira beriman. Kalau kamu ingkar, kamu kafir. Walil kafiri, bagi golongan yang ingkar syariat seperti ini, azabun alim, azab yang sangat pedih, lagi kekal. Bermakna syariat Allah Ta'ala yang telah sabit dalam ayat-ayat Al-Quran, siapa saja ingkari, siapa saja mengingkarnya, maka sabitlah dia kufur ingkar ayat, kufur ingkar hukum yang ada dalam ayat, semua kufur. Mana rusak iman dia di segi percaya pada kitab, rusak iman dia, maka rusak semua. Jadi terbatal segala amalan dan masuk neraka kekal. Seperti mana syirik, sama juga. Kufur mana mengingkari mana-mana ayat atau mengingkari mana-mana hukum yang telah sabit daripada ayat. Jadi Allah kata walil kafiri, bagi golongan ingkar ayat-ayat seperti ini, azabun alim, azab sangat pedih. Jadi besarnya erti percaya pada kitab. Besarnya arti percaya pada kitab. Ayat seterusnya mengenai munafikin, kita akan baca dalam surah ini hingga akhir. Dan surah-surah dalam 10 serangkaian ini pun hingga akhir, banyak perkara yang Allah Ta'ala sentuh mengenai munafik dan Yahudi. Sebab mereka inilah sebenarnya orang-orang yang merosakkan Islam, merosakkan dari segi penampilan, merosakkan dari segi musuh dalam selimut. Dia tidak seperti mana orang Mekah, tidak seperti mana kafe-kafe yang luar sana. Dia cara dia lain. Manakala 10 serangkai ini cara mengenai orang munafik, macam mana nak hadapi mereka. Lebih-lebih lagi dalam surah ni, dalam surah Mujadalah, mengenai percakapan dan majlis. Nampak begitu pun, percakapan manusia itu adalah merupakan alamat munafik atau tidak. Duduk dalam majlis. Duduk majlis, orang mukmin lain cara dia, orang munafik lain cara dia. Berjumpa dengan pemimpin, orang munafik lain cara dia, orang mukmin lain cara dia. Jadi tiga-tiga perkara ni Allah Ta'ala adakan dalam ayat ni. Maknanya mukmin tulen dia ada cara bercakap, dia ada cara bersembang dengan sahabat, dia ada cara duduk dalam majlis, dia ada cara berjumpa dengan pemimpin, dia ada cara. Jadi kalau tidak ikut cara-cara yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, seperti mana dalam surah Nur kita terbaca akhir-akhir surah Nur itu sama,
Sini diulangi, uslub gaya bahasa saja berbeza. Jadi oleh kerana itulah Allah beritahu, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Sesungguhnya mereka yang memerangi Allah dan Rasul. Yang ini memerangi musuh dalam selimut. Memerangi Allah dan Rasul, memerangi sebagai musuh dalam selimut. Maknanya menolak hukum sebahagian dan mengambil sebahagian. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Pasti mereka akan dihina sebagaimana orang sebelum mereka dihina. Natijah dunianya. Kenapa dikira hukuman dihina? Kerana ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang begitu jelas untuk diikuti, bukan untuk diingkari. Siapa pula ajarnya apabila diberitahu jelas seperti ini? Apa keputusan kamu? Tolak. Apa keputusan kamu? Ingkar. Mana ada cara begitu? Kita tolak mungkin kerana tak faham. Kita tolak mungkin kerana keliru. Kita tolak mungkin kerana silap faham. Satu perkara ini jelas. Jelas setelah jelas kamu tolak, apa maksud? Maksudnya menentang. Menentang, melawan. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah turunkan ayat-ayat hukum kami yang jelas nyata. Sebelum ada hukum kamu menolak, masih ada lagi alasan. Tapi setelah turunnya ayat-ayat hukum dan jelas pula ayat itu, menolak lagi, maka kafir. Akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Itu natijah duniawi. Natijah akhirat, walil kafirin adzabun muhin. Dan bagi golongan ingkar mati dengan keadaan begitu, azabnya sangat hina di akhirat. Apabila kata azab mahin itu macam mana? Yauma yab'athumullahu jami'an. Allah Ta'ala bangkitkan mereka semua sekali. Fa yunabbi'uhum bima amilu. Allah memberitahu kepada mereka semula apa-apa yang mereka telah lakukan daripada perbuatan ingkar yang mereka buat dulu. Ahsahullah, Allah hitung satu persatu. Wa nasuh, mereka lupa semua. Mereka tu lupa semua. Bagi mereka hukum ni tak ada dalam kepala mereka. Dia melanggar apa-apa hukum tu mereka lupa semua. Allah hitung satu persatu sebab hukum dia kutip semua sekali. Hukum apa saja yang dilanggar Allah tulis. Allah arahkan malaikat dia menulis. Jadi ahsahullah, Allah hitung satu persatu. Mereka lupa semua. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Ta'ala Maha menyaksi atas sekalian hamba akan setiap sesuatu. Ayat seterusnya mengenai ilmu Allah Ta'ala yang mengetahui segala-gala yang dilakukan oleh hamba untuk dibalas. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia Maha mengetahui apa saja di lapisan langit dan apa saja yang di bumi. Di antaranya contoh pengetahuan Allah. Ma yakunu min najwa thalatha. Tidak ada perbualan 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin, tidak ada perbualan 5 orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang ke-6. Wala adna min dzalika, dan tidak ada perhimpunan lebih kecil daripada 3 orang, yakni 2 orang. Wala aktsara, dan tidak ada perhimpunan lebih besar lebih daripada 5 orang illa huwa ma'hum, melainkan Allah bersama mereka, yakni ilmu. Allah bersama ni, Allah sama di segi ilmu. Aina ma kanu, di mana saja mereka berada. Jadi ayat ini nak beritahu kepada kita ilmu Allah. Ilmu Allah. Seperti mana Allah kata, alam tara anna Allah ya'lam. Tidakkah kamu tengok sesungguhnya Allah Maha tahu. Jadi Maha tahu di segi apa-apa saja keadaan. Perbualan kamu 3 orang, perbualan kamu 5 orang. Kurang daripada 3, yakni 2. Lebih pada 5, tidak ada penghujung. Semua Allah tahu. Setelah dia tahu, yunabbi'uhum, dia akan beritahu semula kepada mereka bima amilu, apa saja yang mereka telah buat. Di mana? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk dibalas. Oleh kerana itu, kena berhati-hati. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Ayat seterusnya mengenai munafikin juga. Sifat mereka setelah ditegur
masih mengulangi perkara yang sama. Masih mengulangi perkara yang sama. Dan di sini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita semua daripada ayat-ayat ini perangai-perangai mereka. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Tidakkah kamu boleh tengok kepada orang munafik yang dilarang daripada mereka itu berbisik-bisik. Berbisik-bisik untuk menyakiti orang beriman. Dilarang. Nabi SAW bersabda, bila satu orang tu satu kumpulan tu 3 orang, maka tak boleh 2 orang tu bercakap tanpa diminta izin kepada orang yang 3. Tanpa diminta izin kepada orang 3. Kecuali mereka tu 4 orang. 2-2. Tidak ada masalah kalau 3 dan dia nak bercakap dengan 2 orang, dia kena minta izin terlebih dahulu kepada orang yang 3. Dia kata kami nak bercakap satu perkara secara rahsia. Maka apabila dia buat begitu, tidak dikira bersalah. Sebab apa? Sebab 2 orang bercakap seorang lagi dipinggirkan, kesan dia menyakiti. Kesannya menyakiti kepada orang tu. Jadi Allah Ta'ala tidak suka. Larangan ada dalam hadis. Manakala munafik, dia sengaja buat begitu. Dia bersembang sama-sama dia sambil jari-jari dia tunjuk ke arah orang Islam. Dia cakap tajuk macam-macam, tapi cara dia tu untuk menyakiti hati orang Islam yang beriman. Supaya orang beriman tengok ada tu dia nak cakap tentang aku. Jadi cara tersebut menyakiti. Jadi Allah larang perkara seperti itu. Sini Allah kata, alam tara, tidakkah kamu tengok ilal ladzina nuhu 'anil najwa, kepada orang yang telah dilarang daripada bersembang dan berbisik-bisik tanpa dihadiri oleh orang yang 3. Tanpa dihadiri oleh orang yang kelima. Sebab dia bila ganjil kena jadi gitu. Semua setelah dia dilarang, ya'udu, dia masih ulangi semula. Lima nuhu anhu, kepada perkara yang dilarang. Wa yatanajau, dan mereka berbisik-bisik bukanlah perkara baik. Bil itsmi, perkara yang menyebabkan dosa. Wal udwan, perkara yang menyebabkan pecah belah, bermusuhan. Dosa di antara dia dengan Allah. Wal udwan, dia di antara hamba dengan hamba. Wa maksiyati rasul, dan perbuatan mereka mengenai untuk tidak taat pada rasul, untuk derhaka pada rasul yang pemimpin. Jadi berbisik dan bersembang untuk perkara yang berlaku dosa dia dengan Allah, berlaku kezaliman dan berlaku batas dia dengan hamba Allah yang lain, atau derhaka pada rasul. Satu lagi perangai mereka, wa idza ja'uka, dan apabila orang munafik dan datang kepada kamu, hayyauka, dia ucap salam bima lam yuhayyika billah, dengan cara yang Allah tak ajar. Allah Ta'ala ajar assalamualaikum, dia jawab, dia baca, dia ucap assalamualaikum. Ini golongan-golongan munafik, termasuklah munafik Arab atau munafik Yahudi. Dia jumpa Nabi, dia kata assalamualaikum. Assam maknanya mau kebinasaan. Nabi jawab wa'alaika. Nabi jawab alaika. Nabi kata ke atas kamu sebenarnya. Wa yaquluna fi anfusihim, dengan begitu pun mereka masih berkata dalam hati mereka, laula yu'adzibuna Allah, kenapa Allah tak azab pun kita? Bima naqul, dengan sebab kita kata sedemikian kepada Muhammad. Seolah-olahnya dia kata begini teruk pun Allah tak ada apa-apa pun pada dia. Jawab, hasbuhum jahannam, cukuplah kepada mereka itu, memadailah mereka itu untuk disumbat dalam neraka jahannam. Tak balah dunia bukan makna tidak ada, sudah ada neraka jahannam. Yaslaunaha, yang mereka pasti akan memasukinya. Fabi'sal masiru, maka seburuk-buruk tempat kembali neraka jahannam. Mana nak apa lagi apabila sudah disiapkan pada mereka itu neraka jahannam. Oleh kerana itu, cara sebenar ialah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman semua, idza tanajaitum, apabila kamu ingin berbicara secara rahsia, fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul, jangan sekali-kali kamu berbicara yang menyebabkan kamu dapat dosa dengan Allah. Jangan sekali-kali kamu berbicara perkara udwan yang menjadi permusuhan dan perseteruan, kebencian sesama kamu. Jangan juga wa ma'siyatir rasul, durhaka kepada pemimpin kamu, lebih-lebih lagi rasul kamu. Jika nak bercakap, tanajau bil birri wat taqwa,
bercakaplah secara rahsia itu yang tajuknya buat baik pada orang lain, wattaqwa, dan bercakap perkara menyebabkan bertambah takwa kepada Allah. Bil birri ni mana ihsan di antara hamba dengan hamba, takwa ni di antara hamba dengan Allah. Tajuk tu tak apa. Wattaqullah, kamu semua hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah, alladzi ilaihi, yang mana kepadanya lah tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan di pada mahsyar untuk dihukum. Innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya bisikan-bisikan seperti tadi. 3 orang tu, 2 orang berbisik. Seorang tu diketepikan, berbisik atau berbicara secara rahsia seperti tadi, sebenarnya minasyaitan, memang daripada bisikan syaitan. Tunjuk ajar syaitan. Tujuan dia liyahzunal ladzina amanu, supaya berasa sedih orang-orang yang beriman yang tidak diajak bersama untuk berbual ataupun untuk tidak diajak sama untuk berbincang. Walaysa bidarrihim syai'an. Perbuatan mereka seperti itu sebenarnya tidak membahayakan kepada orang beriman walaupun sedikit. Illa biidznillah, mereka dengan izin Allah tu lain. Hanya sekadar duduk berbisik-bisik sesama dia sambil menunjuk-nunjuk dengan jari kepada orang beriman, memang adalah sesuatu yang menyebabkan orang beriman tu rasa sakit hati, tapi dia tak bayar apa-apa pun. Cara tu cara munafik, bukan cara mukmin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai yang beriman, kepada Allah jualah orang beriman patut bertawakal. Apa saja kerana orang munafik ni, serahlah kepada Allah. Allah pandai-pandai jaga dan pandai-pandai hukum. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bersembang dan juga berbual, dia kena ada satu majlis. Majlis ni tempat yang kita duduk, yang dihadiri paling kurang 2 orang dan tidak ada hak ramai. Jadi majlis juga kena jaga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai yang beriman, bila kamu diarahkan supaya buka ruang dalam majlis, fafsahu, maka kamu semua hendaklah buka ruang supaya orang lain yang datang ni boleh masuk. Yafsahillahu lakum, kalau kamu dapat buka ruang, Allah Ta'ala buka kamu. Buka ruang hidayah untuk kamu, buka ruang rezeki untuk kamu, buka ruang kebahagiaan untuk kamu. Biasanya zaman Nabi dulu, orang yang sentiasa duduk dengan Nabi untuk dijadikan ahli musyawarah, terdiri pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Asyarul Mubasysyarah. Ada mereka barulah Nabi bermusyawarah. Kadang-kadang mereka lewat mari. Orang munafik pula, dia tahu kalaulah Nabi bersama dengan golongan-golongan yang rapat dengan Nabi, sesuatu yang baik akan berlaku. Perkembangan Islam akan jadi makin hebat dan berbagai-bagai hasil daripada musyawarahnya. Jadi mereka ni nak tutup cara tu. Jadi apabila mari dalam mana-mana majlis, orang munafik lebih awal mari untuk tutup ruang-ruang yang biasa diduduki tempat itu oleh Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Jadi apabila majlis sudah penuh, kadang-kadang Abu Bakar baru sampai, kadang-kadang Umar baru sampai. Dia sepatut duduk di sini, di depan. Lalu Nabi kata, buka majlis. Buka ruang, buka ruang, buka ruang. Orang munafik dia gerak atas saja, bawah tak gerak. Bahu tu bergerak lah, punggung dia tak bergerak. Cara mereka. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni, orang yang bergerak, bagi ruang, Allah buka kepadanya pintu hidayah. Allah Ta'ala buka sumber rezeki. Allah Ta'ala bagi keberkatan. Tapi orang tak bergerak, hanya atas saja bergerak, kepala saja bergerak, punggung tak bergerak, mana Allah tak buka. Kadang-kadang oleh kerana majlis begitu sekali padat, tak boleh lagi nak diduduki oleh sesiapa yang datang, maka Nabi kata sila bangun, Abu Bakar nak mari duduk depan. Sila bangun, Umar nak mari duduk sini. Sebab dia ada sangat penting dia berada di sini. Jadi apabila kadang-kadang kepentingan pada majlis itu diminta supaya kamu bangun, ganti tempat, bagi luang kepada orang lain yang berhak duduk, maka kamu patut bangun. Itulah alamat kamu beriman. Itulah alamat ilmu. Alamat ilmu bukan mana duduk di depan. Alamat ilmu maknanya ikut syariat Tuhan. Alamat ilmu mana ikut syariat Tuhan. Jadi dalam ayat ni Allah ajar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, idza qila lakum tafassahu,
apabila dinasihati kepada kamu, buka ruanglah kamu semua fil majlis, dalam majlis. Fafsahu, maka kamu semua hendaklah buka ruang. Kalau sekarang ini katalah 100 orang, dia boleh muat 150 orang. Buka ruang sehingga kesemua boleh masuk. Jika kamu dapat buka ruang, yafsahillahu lakum, Allah buka ruang kepada kamu, buka ruang rezeki, buka ruang keberkatan, buka ruang taufik kepada kamu. Wa idza qila anshuzu, kadang-kadang bila dikatakan kepada kamu bangkit, sila berdiri dan tukar biar orang lain datang, fanshuzu, maka kamu bangkitlah, bangunlah. Kalau kamu dapat buat begitu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Taala akan angkat derajat orang beriman di kalangan kamu apabila dia boleh ikut peraturan. Orang boleh ikut peraturan ni, orang boleh ikut adab ni, orang dapat derajat. Cuma orang beriman dia dapat derajat di segi amal. Orang berilmu dia dapat derajat amal dan ilmu. Orang beriman yang tidak ada ilmu, sekadar saja dia akan dapat berkat mengenai amal yang dia boleh buat lah. Tapi orang berilmu dia dapat banyak derajat lagi kerana iman dan ilmunya. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Taala akan angkat derajat orang beriman dari kalangan kamu yang boleh sahut arahan Nabi supaya bangkit bangun. Walladhina utul ilma, dan orang yang dibagi kepada mereka ilmu, Allah angkat darajatin, beberapa derajat melebihi, dikurang kerana ilmunya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Taala Maha terhadap apa yang kamu lakukan, Maha mengetahui. Begitu juga apabila Nabi keluar dari rumah, orang munafik sentiasa duduk dekat-dekat Nabi dan berbisik-bisik di telinga Nabi. Kononnya dia orang sangat rapat dengan Nabi, sehingga Nabi berhenti dan bagi masa untuk dia berbisik di telinga Nabi. Sedangkan tidak cakap apa-apa, kosong. Tidak ada tajuk apa yang penting pun. Dan tujuan mereka sebenarnya nak menghalang sahabat-sahabat yang besar duduk bersama Nabi. Kerana perbualan Nabi dengan sahabat-sahabat yang besar ni memberi kemajuan kepada agama, memberi kehebatan kepada agama. Tapi dia tak suka jenis seperti itu. Dia bila Nabi keluar daripada mana-mana tempat, bila Nabi nak pergi ke mana-mana tempat, dia duduk sama-sama Nabi, dia berbisik-bisik dengan Nabi, supaya sahabat-sahabat lain tak boleh masuk. Manakala sahabat-sahabat yang hampir dengan Nabi sungguh, dia jaga hati, dia jaga maruah, dia jaga air muka. Dia tak pergi. Selama mana orang ada dengan Nabi, dia duduk tunggu. Jadi mereka ni duduk sekian lama tunggu, duduk saja-saja. Untuk membasmikan cara mereka yang salah ni, Allah Ta'ala turun ke ayat. Ayat ni nak beritahu siapa-siapa yang nak berbual dengan Nabi, dia kena bayar dulu dengan cara sedekah. Dan bagi orang munafik, sedekah ada satu perkara yang sangat berat bagi mereka. Nak bagi sedekah ni dia satu perkara yang sangat berat, kerana mereka adalah golongan ahli bakhil yang tidak ada pun dalam hati dia untuk agama. Jadi apabila ada syariat bayar sedekah sebelum jumpa Rasul, maka mereka pun takut. Maknanya nak pergi jumpa Nabi, kena bayar sedekah. Tak bayar sedekah, tak boleh pergi jumpa Nabi. Lalu mereka pun menjauhi diri. Apabila pesona menjauhi diri berlaku, Allah Ta'ala tukarkan cara dengan dimasukkan cara tadi. Sebenarnya untuk mengelakkan daripada orang munafik tadi hampir semula kepada Nabi. Allah Ta'ala beritahu pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul, wahai orang beriman, apabila kamu nak berbual dengan Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka terlebih dahulu sebelum kamu berbual, kamu kena bayar sedekah, bagi infak kepada siapa-siapa. Zalika khairul lakum, cara tu adalah lebih baik bagi kamu, wa atahar, lebih suci bagi dosa kamu. Fa illam tajidu, maka sekiranya kamu tidak ada duit untuk bagi sedekah sebelum jumpa Nabi, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Rata-rata orang munafik ni orang berada, orang ada duit. Dia sengaja apabila nak jumpa Nabi, tak mungkin dari kalangan mereka tidak ada duit. Lalu dengan sebab takutnya pada infak, dia pun lari. Allah Ta'ala turunkan ayat, A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kamu mulai rasa takut
untuk memberi sedekah terlebih dahulu sebelum berbual dengan Nabi. Kerana kadang-kadang penting untuk berjumpa dengan Nabi tapi duit tidak ada. Fa idlam taf'alu, maka sekiranya kamu tak buat begitu pun, wa taballahu alaikum, Allah Taala terima juga taubat kamu. Fa aqimus salata wa atuz zakah, kamu hendaklah terus mendirikan solat dan terus menunaikan zakat. Wa ati'ullah wa rasulahu, dan taatlah sentiasa kepada Allah dan Rasul dalam semua perkara, termasuk dalam semua adab. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dulu orang Yahudi ni dia ada perjanjian dengan Nabi. Apabila Nabi sampai ke Madinah daripada Muhajirin, mereka buat perjanjian dengan Nabi, iaitu kamu hendaklah jadi orang berkecuali. Mana-mana musuh menyerang kami, kamu jangan bantu. Dan apabila kami nak berperang dengan mana-mana musuh, kamu tak perlu bantu. Tak perlu kosongkan kamu. Manakala musuh nak mari serang kami, kamu tak perlu bantu. Kamu jangan bantu mereka. Dan apabila kami nak memerangi mana-mana musuh, kamu tak perlu bantu kami. Kamu kena jadi orang berkecuali untuk duduk di Madinah. Kami tak paksa kamu. Lainlah kalau kamu nak tolong kami, syarul sukarela. Tapi perjanjian tidak begitu. Apa yang ditulis oleh sebagian ulama tafsir dalam perkara ni. Masa perang Badar, memang orang Islam hebat. Tapi apabila berlaku perang Uhud tahun yang ketiga, orang Yahudi mula takut. Dan dia mula ada semangat untuk memberi dorongan kepada orang kafir Mekah sana supaya lawan Nabi. Lalu satu orang ketua Yahudi, Ka'ab ibn al-Ashraf, yang akhirnya dibunuh oleh sahabat Nabi, sepupu sesusu dengan dia. Dia bawa 40 orang pergi jumpa pemuka Quraisy, beritahu sokongan padu mereka kepada Quraisy untuk lawan Nabi, tanpa diketahui oleh Nabi. Allah tak dapat maklum, Allah Taala bagi pada Nabi maklumat ini melalui wahyu. Lalu Allah Taala, Nabi arahkan pada sahabat supaya bunuh Ka'ab bin Ashraf kerana dia belok di dalam perjanjian. Jadi apabila diketahui oleh masyarakat Yahudi lain, mereka bersumpah sungguh-sungguh mereka tidak ada niat begitu. Allah Ta'ala beritahu pada ayat ini, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu tengok kepada Yahudi yang ada hubungan baik dengan kaum yang Allah murka ke atas mereka? Kaum yang Allah murka ke atas mereka ni kaum kafir. Ma hum minkum wala minhum. Mereka tidak daripada kamu di segi hati, mereka juga tidak bersama dengan orang kafir Mekah di segi lidah. Lidah maknanya umumnya mereka sokong Nabi Muhammad, hati sokong mereka. Dengan Nabi Muhammad pula, hatinya membenci Nabi Muhammad, tapi lidah menyokong Nabi. Jadi Allah kata, mahum minkum. Mereka ni tidak sepenuh-penuhnya dengan kamu. Mulut saja dengan kamu, hati tidak. Wala minhum, dan tidak juga Yahudi ini sepenuh-penuh dengan musyrikin Mekah. Kenapa? Kerana hati memanglah bersama dengan musyrikin Mekah, tapi mulut mereka sokong Nabi. Wa yahlifuna 'alal kadhib, mereka suka berbohong dan bersumpah di atas bohong itu. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu sumpah mereka itu saja diadakan untuk melindungi mereka daripada dituduh. A'adallahu lahum 'adaban syadida. Allah Ta'ala memang telah sediakan untuk mereka itu azab yang sangat berat. Innahum sama kanu ya'malun, sesungguhnya buruklah apa yang mereka lakukan. Ittakhadhu aymanahum jannah, mereka telah jadikan sumpah-sumpah tadi sebagai perisai untuk menyelamatkan nyawa mereka daripada dibunuh oleh orang Islam. Wasaddu an sabilillah, mereka sebenarnya telah menghalang orang lain untuk masuk Islam. Falahum adzabun muhin, bagi mereka di akhirat nanti azab yang sangat menghina. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tidak sekali-kali boleh menolong mereka oleh harta
dan juga oleh anak pinak mereka daripada keputusan dan azab Allah walaupun sedikit. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka kekal. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Waktu azab nanti macam mana jadi? Yauma yab'atsullahu jami'an, hari yang mana Allah Ta'ala bangkit mereka semua. Di akhirat nanti juga mereka bersumpah. Di akhirat. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah depan Allah sebagaimana mereka bersumpah depan kamu sekarang ini. Mereka sanggup bersumpah depan Allah Ta'ala cara bohong seperti mana mereka bersumpah depan kamu hari ini, cara bohong. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka menyangka mereka atas apa-apa pegangan yang makbul di sisi Allah. Ala ketahuilah, innahum humul kadibun, sesungguhnya mereka adalah golongan betul-betul bohong. Betul-betul bohong. Istahwadha alaihi syaitan, mereka sebenarnya telah dikuasai hati mereka oleh syaitan. Mereka sebenarnya golongan yang telah dikuasai hati oleh syaitan. Kerana itulah jadinya mereka. Fa'ansahum zikrullah, lalu mereka lupa akan ingat kepada Allah. Ingat hubungan mereka dengan Allah. Mereka telah lupa ingat Allah dan mereka lupa hukum Allah. Ulaika hizbu syaitan, mereka itu sebenarnya kumpulan syaitan. Ala inna hizba syaitan humul khasirun, ketahuilah bahawasanya kumpulan syaitan adalah kumpulan yang sangat rugi. Innal ladhina yuhaduna Allah wa rasulahu, bahawa mereka yang menentang Allah dan Rasul, ulaika fil adallin, sifat menentang Allah dan Rasul itu adalah golongan yang betul-betul hina dina. Yang ini tidak akan dibagi pada mereka suatu penghormatan pun oleh kaum lain di dunia ini lagi. Kata Allah, Allah telah tetapkan pada azali lagi, la aghlibanna ana wa rasuli, aku akan mengalahkan, rasul-rasulku juga akan mengalahkan musuh. Inna Allah qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. La tajidu qauman, kamu tidak akan dapati wahai Muhammad kaum sahabat Nabi ini. Allah kata satu kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan betul-betul beriman pada hari akhirat. Kamu tak akan dapati orang betul-betul beriman kepada Allah, orang betul-betul beriman dengan akhirat ni, yuaduna, berkasih sayang, man hadallah wa rasulahu, dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tak kira lah mereka itu aba'um, ayah mereka sendiri, atau abna'um, atau anak mereka sendiri, atau ikhwanahum, atau adik-beradik mereka sendiri, atau ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Asalkan mereka jenis menentang Allah dan Rasul, orang betul-betul beriman tidak ada kasih sayang, putus hubungan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka boleh bezakan Allah dan Rasul berbandingan keluarga. Orang itulah orang dia yang ditetapkan dalam hati mereka ada sebenarnya iman. Mereka yang bersifat seperti tadi, maknanya orang boleh bezakan Allah dan Rasul berbanding dengan keluarga, berbanding dengan mak ayah, berbanding dengan segala kaum keluarga yang dekat, dia boleh bezakan. Orang itulah orang yang Allah Ta'ala terletakkan dalam hati mereka itu ada iman. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah Ta'ala teguhkan lagi dengan taufik daripadanya. Ruh sini mana taufik. Allah Ta'ala teguhkan lagi dengan taufik daripadanya. Mana sudah ada iman, apabila tindakan sedemikian berlaku, maka Allah tambah taufik lagi untuk mereka teguh. Wa yudkhiluhum, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan masukkan mereka jannatin, kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, akan berkekalanlah mereka dalamnya apabila masuk. Radhiyallahu anhum, orang inilah dapat redha Allah. Allah redha mereka. Allah Ta'ala suka kepada mereka, berpuas hati di atas segala tindak tanduk mereka. Waradu anhu, dan mereka juga berpuas hati di atas layanan Allah Ta'ala kepada mereka di akhirat dengan syurga. Ulaika hizbullah, mereka yang bersifat seperti tadi, itu para sahabat, memang kumpulan Allah. Ulaika sini maknanya para sahabat yang setia itu adalah hizbullah. Para sahabat yang setia itu adalah kumpulan Allah. Ala ketahuilah semua, inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya kumpulan Allah yang di para sahabat, mereka lah berjaya dunia akhirat.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله على محمد وعلى آله